Ada 3 perkara. The moment you realise you tak boleh tinggal porno, you mesti kena kuat ibadah and you learn step by step untuk tinggalkan benda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya letak sat telefon saya. Ada soalan yang tanya dekat kita. Biasalah, soalan ni nampak macam sarkastik, nampak macam tapi dia sebenarnya benda yang berlaku hari-hari. Apa dia? Orang semayang, orang apa lagi? Kuat semayang, menderma, tapi benda-benda yang XXX ni dia tak boleh tinggal. Dia, orang kata apa, kalau istilah hari ni kata porno lah. So kalau kita susun soalan dia adalah orang semayang, kuat semayang, orang derma, kuat derma, tapi pasal apa dia tak boleh nak tinggal? Untuk pengetahuan semua, janganlah nampak porno ni semata-mata dia kena duduk dalam bilik gelap. Dia dah. Tengoklah post-post yang ada dalam Instagram hari ni. Semua menjurus ke arah porno. Semua orang tak akan terlepas. So, why these things happen? Pasal apa benda ni berlaku? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sengaja sebutkan 2 perkataan, fahsya, dan Allah sebut perkataan munkar. Fahsya dan munkar ni, kalau dari segi istilah bahasa, dua-dua dengan maksud jahat. Fahsya jahat, munkar pun buat jahat. Tapi apa beza 2 perkataan? Fahsya adalah kejahatan yang berbentuk seksual. Sebab tu dalam mengerjakan haji, kita ada wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam nak buat kerja haji, dia tak boleh ada pergaduhan, dia tak boleh ada pertuturan lucah, perbuatan lucah, dia tak boleh ada perbuatan cemar. Kenapa lucah itu ada di situ? Sebab manusia memang dia tak boleh lari daripada fahsya tadi itu. Sebab Allah dah sebut dalam Quran. Jadi memang Allah highlight di sini, sembahyang boleh mencegah kita daripada fahsya dan munkar, buat perkara jahat yang jahat selain daripada seksual. So point dia, kenapa ada orang yang sembahyang dan orang yang menderma tapi masih lagi tak boleh hilangkan ketagihan? Mesti kena bezakan ya, sebab saya tak mau jawapan kita ini membuatkan ada orang kata kalau lagu tu baik tak payah sembahyang dengan menderma. Itu satu topik yang berbeza. Jangan salah sangka. Kita kok mana pun kena semayang, sebab tujuan semayang ada banyak dia punya kategori dan darjat dia. First of all, kita semayang sebab kita orang Islam. So, whether you buat jahat ke, you tak buat jahat ke, mesti kena semayang. Dia bukan boleh jadi macam, kalau logo tu baik tak payah semayang. Kan ada setengah orang kan dia marah, dia tengok orang lelaki jenis suka tengok orang perempuan kan dalam Instagram kan, duk scroll. Saya tak ada scroll apa lah saja, duk berlakon dan dia scroll. Oh ya Allah cantiknya, Allah. Orang kata, ni Syekh, tak payahlah duk tengok logo tu. Kalau hang memang duk suka tengok logo tu, semayang tak guna. Tak boleh. Kita kok mana pun, dalam hadis Nabi kata yang membezakan di antara seorang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah semayang. So, totally faham kepada kita semayang sebab kita orang Islam. Bab kita buat jahat ke apa, itu bab satu lagi. Kita kena masuk fasa berfasa. So, first, daripada video ni, kesimpulannya, walaupun soalan dia semayang, derma tapi masih lagi tengok porno, jawapan dia kita dapat, bukan meninggalkan semayang. Itu bukan kesimpulan dia. Maknanya kesimpulan betul kita, semayang tetap kena semayang. Hang jahat ke hang baik kena semayang. Saya ingat lagi orang tua-tua selalu pesan dekat kita, ni Syekh, hang nak buat apa pun hang buat, semayang hang jangan tinggal. Sebab apa? Sebab lama kelamaan daripada sembahyang tadilah dia akan membentuk kepribadian sikit demi sikit jadi orang baik. Sebab Allah berani mencaturkan di atas sembahyang dengan mengatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, lepas Fatihah Al-Baqarah,
Seawal surah Al-Baqarah, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui jalan sabar dan salat. Sekarang ni kita yang mana yang semayang, yang derma tapi masih lagi ketagih duk tengok porno dan sebagainya, sebab kita tak minta pertolongan dalam bentuk sabar tu lagi. Sabar tu kita tak kuat. Semayang mesti kena buat, sebab semayang mudah di mana-mana sekarang boleh. Jadi jangan tinggal satu kaki punca yang boleh membantu kita, pertolongan daripada Allah mai dekat kita. Apa dia? Semayang. Sebab tu Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dan salat. Mesti kena dua jalan. Sekarang ni satu jalan dah ada dah. Cuma kita tak sabar aja lagi. Masih tak boleh tahan diri lagi. Tapi satu lagi kaki jangan tinggal, iaitu mesti kena semayang. Boleh faham? So, tak ada istilah kalau hang ketagih duk buat benda, lebih baik hang tak payah semayang. No. Boleh jadi dengan sebab kita duk semayang selama ni lah, walaupun kita ada ketagihan, Allah ampunkan dosa kita setiap hari. Nampak? Boleh faham? Boleh faham? So persoalannya ialah sekarang macam mana kita nak upgrade diri kita. Tu baru betul. Dia bukan jadi macam hang nak tengok porno baik, hang tak payah buat ibadah. No. Mungkin disebabkan hang buat ibadah itulah Allah ampun semua dosa yang mana kita duk buat sebab kita duk tengok porno, mulut lucah, cakap lucah, perbuatan lucah, tunjuk signal-signal isyarat lucah dan sebagainya. Sebab kita duk semayang tu, Allah duk ampun dosa kita. So guys, semayang jangan tinggal walaupun kita duk buat benda tak elok. Boleh faham? Yang kedua, kenapa masih lagi berlaku? Ini dia masuk second stage. Apa dia? Penghayatan. Ibadah ni dia perlu penghayatan lah. Betul. Kalau saya boleh relate kan, cuba kita tengok alam percintaan. Masa kita bercinta, memang cukup dengan kita kata I love you. Okey dah. Mana girlfriend kita telefon kita, Assalamualaikum, salam. Saya masing-masing. Dia nak tidur dah. Okey. Dia tak mau kata apa-apa ke? Boleh. I love you. Allah, kita boleh tidur rasa Allah. Kita terhanyut dalam arus percintaan. Memadai. Tapi bila masuk second step, apa dia? Berkahwin. I love you saja tak cukup. Biasa tengok dah video viral, kakak tu marah. Awak dengan cinta hang saja ingat boleh bagi kenyang aku. Dia kata lagu tu. Betul ke ada video tu viral kan? Betul lah apa yang kakak tu kata, betul. I love you saja tak cukup untuk bagi dia kenyang, bagi dia selamat. Apa perlu kita buat? Next stage, penghayatan kepada I love you tadi. Kalau betul you love I, maknanya kalau betul I love you tu berlaku, maka kita kena make sure dia selamat. Kita kena make sure dia kenyang. Kita kena make sure dia bahagia. Kita kena make sure akalnya terisi dengan ilmu. Jadi, untuk nak make sure dia selamat, kita kena sediakan rumah kepada dia. Sebab kita kata I love you tadi. Penghayatan kepada I love you, kita kena sediakan rumah dekat dia untuk dia selamat. Untuk bagi dia kenyang, kita kena ada makanan dalam rumah kita. Kita kena ada bekalan seperti mana Nabi menyediakan bekalan kepada ahli keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab kita kata I love you tadi. Penghayatan kepada I love you, kita kena kenyangkan ahli keluarga kita. Maka kita kena menyediakan makanan. Nampak? So, kita nak tadi apa? Nak selamatkan mereka, kenyangkan mereka, bahagiakan mereka. Jadi, untuk membahagiakan mereka, sebab kita kata I love you kepada mereka, kita kata I love you kepada mereka, penghayatan kepada I love you tadi, kita kena berakhlak seperti seorang ayah, seperti seorang suami, seperti seorang ketua keluarga. Sebab apa? Itu penghayatan kepada I love you tadi. Dan lepas kita kata keselamatan, kenyang, bahagia, dan kita nak apa tadi satu lagi tadi ya? Alah, tak apalah. Yang penting, nampak tak? I love you saja dah tak cukup bila next step. Next step tak cukup I love you. Dia kena penghayatan. Sama macam semayang. Video ini adalah next step. So, bila kita nak next step, penghayatan kepada semayang. Masa kita takbir, kita sebut nama siapa. Bila kita habis, kita sebut nama siapa.
Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah dulu. Bila bagi salam, kita kata Assalamualaikum warahmatullah. So, Allahu Akbar warahmatullah. Allah hujung. So, ngam-ngam. Mula semayang dengan nama Allah, penutup semayang dengan nama Allah. Apa maknanya? Siapa Allah? Dia adalah satu zat yang sentiasa ada dengan kita. Boleh? Kita kena hayati dia. Kemudian bila kita tengah semayang, Allahu Akbar. Kita buat apa? Kita doa. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu hujung kita kata amin. Jadi jalan lurus ni jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah bagi nikmat kepada jalan itu. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maknanya kita nak dapat jalan yang baik, guys, kita kena hayati semayang. Bila menghayati semayang, jalannya ialah mesti kena ikut orang soleh, para nabi, orang syahid dan orang-orang yang benar. Dia tak boleh kita ikut jalan selain itu. Kalau kita nak make sure next step kita berguna. I am not saying that you cannot do mistake. Please don't misunderstand me. Okay? Please don't misjudge what I said. What I'm trying to tell you adalah bila kita buat mistake, bukan bermakna kita jangan buat ibadah. Kita disebabkan kita buat mistake itulah kita mesti kena lebih kerap lagi buat ibadah. The moment you realize that you tak boleh stop untuk nak tinggal porno, the moment itulah you realize that you have to do a lot of ibadah to cover balik, mengampunkan dosa-dosa yang kita tak boleh tinggal tadi tu. So, ada 3 perkara. The moment you realize you tak boleh tinggal porno, you mesti kena kuat ibadah, and you learn step by step untuk tinggalkan benda itu. Ingat, sebab itu kahwin ni seronok. Sebab apa? Benda melibatkan seksual ni dia best. Sebab tu orang ada ketagihan. Boleh faham? You get what I mean? I'm always with you, and we are brotherhood for guys. And for ladies, I try to be your protectors. I try to be your protector. So, we are in the same boat. Jom kita build masa depan yang lebih cemerlang untuk diri kita, jiwa, bangsa, agama dan negara. Alright? Thank you so much bersama dengan saya. Keep up the good work. Keep up the good work. And always remember, Allah never leave your side. Allah always love you. So please, jangan kecewa. Jangan rasa kita tak boleh tinggal benda buruk, kita tak berguna. No. The moment you realize, terus keep up. Buat lagi amal ibadah supaya Allah cover balik kesalahan kita. Thank you so much. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.